Percayaan kepada Tuhan. Percayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja Negara. Kesetiaan kepada Raja Negara. Tuhan Perlembagaan. Tuhan Perlembagaan. Malaysia merupakan prinsip-prinsip asas yang menentukan cara sesebuah negara diasaskan dan diperintahkan seperti yang termaktub di dalam peraturan, adat-adat dan undang-undang yang lazim dipakai. Perlembagaan Malaysia bersangkut paut dengan cara keputusan awam yang dicapai dan kuasa yang diagih-agihkan di antara institusi kerajaan sama ada di pusat ataupun di peringkat tempatan. Perlembagaan merupakan sumber undang-undang tertinggi di dalam sebuah negara. Tujuan perlembagaan adalah untuk menyelaraskan pemerintahan bagi mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil. Dalam hal ini, walaupun perlembagaan memperuntukkan agama Islam sebagai agama persekutuan, tetapi agama lain juga bebas diamalkan di Malaysia. Peruntukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara juga ada kelonggarannya apabila bahasa-bahasa lain juga boleh digunakan, manakala dalam perkara hak keistimewaan orang Melayu, YDPA tidak sahaja menjaga kepentingan orang Melayu tetapi kaum bukan Melayu juga mendapat perlindungan yang sewajarnya. Tujuan perlembagaan yang lain adalah untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah. Sebagaimana yang digariskan dalam perlembagaan, terdapat beberapa peruntukan tertentu yang khas untuk YDPA dan Raja ataupun yang di-Pertua Negeri. Dalam hal ini, walaupun baginda mempunyai bidang kuasa tertentu, tetapi segala tindakan mereka adalah tertakluk pada perlembagaan. Perlembagaan yang lain adalah berperanan sebagai garis panduan pembentukan undang-undang sama ada di pihak pemerintahan atau rakyat melalui kebebasan asasi dan keadaan ini secara tidak langsung akan membentuk pembahagian kuasa dan dapat mengelakkan daripada dominasi kuasa oleh sesuatu pihak. Dalam hal ini, pemerintahan ada had perkara yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dan rakyat juga ada perkara yang mereka boleh lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tujuan perlembagaan adalah untuk menjamin riwayat negara bangsa. Pembentukan perlembagaan akan mengekalkan identiti negara bangsa Malaysia kerana ia telah mencorakkan sistem pentadbiran dan perjalanan undang-undang negara. Tujuan perlembagaan adalah bermatlamat memberikan jaminan keamanan dan kestabilan negara. Perlembagaan yang berfungsi sebagai alat penyelesai masalah, mengawal kedudukan rakyat dan pemerintah, alat penyelesai masalah sesungguhnya telah berjaya membentuk keamanan dan kestabilan negara. Ini memandangkan terdapat sekatan dalam perlembagaan yang mengawal pergerakan setiap warga negara Malaysia walaupun mereka diberi kebebasan dan keistimewaan tertentu. Tetapi, kebebasan dan keistimewaan ini ada hadnya apabila adanya perkara-perkara yang difikirkan perlu untuk menyekat kebebasan mereka. Sebuah persidangan perlembagaan telah diadakan di London pada 18 Januari sehingga 6 Februari 1956. Persidangan ini dihadiri oleh delegasi daripada Persekutuan Malaya dan Pesuruhjaya Tinggi British di Malaya. Selepas cadangan penubuhan Malayan Union ditolak, sebuah kabinet bayangan telah ditubuhkan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Kabinet bayangan ditubuhkan bertujuan untuk merangka sebuah perlembagaan persekutuan yang dinasihati oleh Suruhanjaya RIM. Seperti yang kita ketahui bahawa perlembagaan ditubuhkan bagi mendapatkan kemerdekaan daripada pihak penjajah. Perlembagaan mempunyai 183 buah perkara yang dibahagikan kepada 15 buah bahagian. Antaranya ialah bahagian 2 iaitu kebebasan asasi. Apakah yang dimaksudkan dengan kebebasan asasi? Okey, kebebasan asasi ialah suatu bentuk hak yang harus dimiliki oleh individu warga negara ataupun individu yang menetap di bawah pemerintahan demokrasi. Kebebasan asasi ini selalu disalah anggap oleh rakyat di negara kita kerana mereka kurang cakna dengan perlembagaan ataupun mereka tidak memahami. Antara perkara yang terkandung dalam bahagian 2 ialah perkara yang ke-9 iaitu kebebasan bersuara.
Apakah yang dimaksudkan dengan kebebasan bersuara? Okey. Kebebasan bersuara ini ialah kebebasan seseorang individu untuk menyuarakan pendapat mereka sama ada positif ataupun negatif. Tetapi hak ini tidak bersifat mutlak dan lazimnya dihadkan jika terdapatnya unsur-unsur kebencian di dalam penyataan yang dikeluarkan oleh individu tersebut. Sebagai contoh, unsur-unsur yang boleh membawa kepada perpecahan pelbagai kaum yang berada di Malaysia. Antara isu yang timbul dalam kebebasan bersuara ialah isu penghinaan terhadap institusi beraja di dalam negara kita. Sebagai contoh, di mana seorang remaja telah pun didakwa menghina Sultan Perak di dalam laman sosialnya iaitu di Twitter. Hal ini boleh dikenakan hukuman di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dikenakan hukuman sebanyak RM50,000 jika tertuduh didapati bersalah. Maka kita haruslah meneliti setiap undang-undang yang berada dalam negara kita maupun perlembagaan, kerana perlembagaan ataupun undang-undang ini dibuat bagi memastikan keamanan negara kita dapat dikekalkan. Juga kita tak naklah kena denda sebab kena bayar semua ni. Okey.